Mari kita masuk di dalam doa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. 主，我们感谢你何等美善。 Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. 一下子我们一同来学习你福音的真理。 Pakailah kedua hamba-Mu yang lemah dan terbatas. 恳求来使用你有限的仆人与使女。 Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengerjakan kemampuan dan kemauan. 但愿圣灵在我们心里当中来动工，教导我们，你给我们一个意志， Untuk mengerjakan perbuatan baik yang Allah sudah sediakan sebelumnya. 也来去完成上帝已经为我们预备好的善事。 Biarlah Injil boleh diberitakan seluas-luasnya pada pagi hari ini. 好让今天早上福音可以被偏传出去。 Bekerjalah di tengah-tengah kami, 恳求你在我们当中来运行， supaya firman bukan hanya mengubah pikiran kami, 使得福音不只是改变我们的思想， tapi juga mengubah hati kami. 更是改变我们心事。 Curahkanlah belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. 恳求你将你的怜悯恩典浇灌于我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱弟兄姐妹平安。 Di dalam rangka tukar mimbar sinode, kami dari Jemaat GKI Singapura mengucapkan terima kasih kepada setiap kita dan biarlah kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. 透过整个交换讲台的状况的情况，我是透过整个新加坡的国语堂向大家来问好，来感谢大家。 Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah doa yang didengar Tuhan. 所给我的祷告是蒙垂听的给我的主题是蒙垂听的祷告。 Saya berdoa biarlah di dalam hari reformasi ini kita bersama-sama mempunyai semangat untuk hati ini terus diubah serupa dengan Kristus. 我祷告，但愿在整个改革之日当中，我们同样有一颗渴慕不断被上帝更新的心。 Saudara, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat yang berwarna putih kita sama-sama yang Indonesia bacakan, yang berwarna hijau bersama-sama dalam bahasa Mandarin bacakan. 我们一同来翻开路加福音第18章第9节开始，我们看到单数节的话是用印语来读，双数节是用华语来读。 2, 3. Kepada mereka orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus menceritakan perumpamaan ini. 第10节说，有2个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. 我一个礼拜进食2次，凡我所得的都捐上1/10。 Tetapi pemungut cukai itu bahkan tidak berani menengadah ke langit dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku. 我告诉你们，这2个人回去比那个人倒算为义了。凡至高的必降为卑，至卑的必升为高。 Saudara, Jason Solomon adalah seorang petarung MMA yang menggunakan tangan dan kaki untuk melakukan olahraga ini. Jason Solomon 是一个综合格斗家， Dia melakukan maksudnya karirnya dimulai pada tahun 2012. 他的事业从2012年开始， Semua lawannya dibabat habis dan dia menang. 而且呢，每一次他比赛的时候呢，屡次都是赢的。 Saudara, di pertandingan yang kelima dia ketemu dengan seorang yang bernama Amites Chobe. 然后呢，在整个路程当中，他遇到了一个人名叫阿米德斯抽贝的这个人。 Jadi Jason Solomon ini adalah petarung yang tidak pernah mengalami kekalahan dari sejak tahun 2012. 从2012年当中呢，Jason Solomon 从来没有输过。 Ketika 2015 itu pertandingan diadakan antara dua belah pihak ini, 2015年这2位 Jason Solomon 跟阿米德斯抽贝的比赛开始。 Jason Solomon memasuki arena pertandingan itu dengan bermacam dia pamer gaya-gaya dia. 然后呢，他就是因为从来没有输过，才2015年进去那个赛场的时候呢，带着一个很高傲的心态。 Dia melakukan gerakan-gerakan yang seolah-olah merendahkan lawannya. 然后呢，他也是做了看不起他的对手的一个手势跟一个状态。 Sementara Amites memasuki arena pertarungan itu dengan diam, dia mempersiapkan diri dengan baik dan kelihatan dingin sekali. 可是呢，他的对手就是很安静的心，然后呢，就很安静的态度进入整个赛场。 Ketika bel dibunyikan artinya tanda pertandingan dimulai. 当钟声响起的时候，意表说整个比赛开始。
Yang mengejutkan saya, saudara, pertandingan itu hanya berlangsung selama 9 detik. 让我很惊讶的那个比赛只是时间只有9秒而已。 Dengan gayanya Jason Solomon yang begitu sombong, Jason Solomon 是很骄傲的态度。 Amites hanya menunggu celah, lalu dia memberikan sebuah pukulan yang jatuh kepada rahangnya dan dia jatuh seketika. 他只是阿米达斯的话，就是观察，就是很安静的观察，然后呢，就出了一击，打了他的那个这部分，然后就是他就直接倒下来了。 Saudara, kalau kita boleh memberikan judul pada pertarungan ini, maka kita bisa memberikan judul kesombongan adalah awal kejatuhan. 如果我们可以给予这场比赛来做一个主题的话，这个主题就是骄傲是失败的开始。 Saudara, kesombongan itu bukan berbicara dosa orang lain, itu dosa kita bersama. 骄傲并不是讲到说某人的罪，而是呢我们共同的罪。 Saudara, saya menggambarkan dosa kesombongan itu adalah sebuah dosa yang bekerjanya pelan-pelan, secara senyap, tetapi mematikan kita. 骄傲呢，这个罪的话，它是慢慢的潜伏的罪，然后呢无声的罪，然后可是令我们很容易死的。 Gambaran yang paling tepat untuk menganalogikan kesombongan itu adalah seperti penyakit kanker yang datang tiba-tiba ketika diperiksa sudah stadium 4. 我们做一个比喻的话，是像好比个癌症，当我们发现到的时候呢，被化疗出来的时候呢，就是已经进入了末期。 Saudara, kesombongan ini adalah satu dosa yang menempel erat dengan yang namanya kebaikan, kesalehan, dan juga kesempurnaan di dalam hal spiritual yang kita sedang bangun. 这个骄傲呢，它其实呢，跟我们正在建立的属灵生活，像成全啊、良善啊，都是息息相连的。 Saudara, kenapa sih orang itu bisa memiliki atau merasa diri paling benar, paling segalanya? 为什么一个人会觉得说他是最好的、最对的等等？ Saudara, karena yang pertama mungkin kita dibesarkan di tengah kondisi orang tua atau kita dibesarkan dengan pengalaman masa lalu yang buruk. 也许呢，我们在整个成长过程当中，我们活在一个很不好的一个状况。 Mungkin masa kecil kita, masa lalu kita direndahkan orang, dilecehkan orang, dihina orang. 也许呢，我们年幼的时候呢，被人家看不起，被人家鄙视。 Sehingga kita mendengar beberapa mungkin sumber-sumber dari sosial media kita mengingatkan, jadikan itu bahan bakar untuk kamu bisa berlari lebih kencang. 也许呢，这样的状况变成就现在很多的媒体来灌输我们说，把你不好的过去变成你的燃料，好让你可以赢得更美好的未来。 Tanpa sadar, saudara, kita sudah mencapai di titik tertentu hari ini. Kita merasa kita adalah orang hebat. 不知不觉的，因为这样状况，今天在某一点当中，我们自以为我们是一个很厉害的人。 Kehebatan itu membawa kita melihat mana yang lebih rendah dari saya dan kita rendahkan. 我这样的厉害会让我们看到说，哎，哪一个人比我们还要低，然后我们就鄙视他们。 Saudara, yang kedua penyebabnya karena ada berhala pengakuan yang bercokol di dalam hati kita. 第二个问题的话，就是有一个在我们心里面有一个偶像。 Saudara, berhala itu bukan berbicara patung yang kita lihat, tetapi ini berbicara sikap di dalam hati kita yang keliru. 我们这里讲到的偶像，并不是我们可以看到的那个神像、铜像等等，而是呢讲到我们心里面一个存着一个心态。 Saudara, tanpa sadar kita menggunakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk kita mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. 我们不知不觉的来使用我们内在所拥有的来呈现出来，好让我们可以得到别人的肯定、别人的称赞。 Bahkan yang kita pakai itu bisa ritual rohani. 有可能呢，我们甚至还可以用整个宗教的礼仪来使用这一切。 Kita ingin dikatakan oleh orang bahwa kita adalah orang yang baik di gereja. 我们想被人家视为教会里面良好的人， Kita orang yang rajin melayani. 我们在殷勤侍奉的人。 Tanpa sadar, saudara, di sana tersimpan berhala pengakuan yang kita ingin terus cari-cari. 不知不觉的话，在这样状况当中，就隐藏了一个我们所想被人家认可的一个偶像存在在我们心里面。 Bagaimana seharusnya anak Tuhan itu bersikap? 神的儿女的态度应当如何呢？ Itu yang akan kita pelajari pagi hari ini, saudara. 这就是我们今天早上要探讨的。 Saudara, kita pagi hari ini akan belajar secara singkat doa, yaitu dari sikap hati,
komponen yang membentuk hati, dan yang terakhir hati yang disentuh oleh 今 Injil. 天早上我们要学习有关于祷告，就3件事，就是一个心，第一个是心态，第二个是组合心的一个东西，第三个就是已经被福音触摸的一个心。 Saudara, kita masuk pada yang pertama, sikap hati. 我们先进入心态。 Saudara, kalau melihat di dalam ayat yang ke-9, maka penulis dari Injil Lukas itu memberikan sebuah petunjuk kepada setiap kita. 路加福音第18章第9节告诉我们， Saudara, petunjuknya terletak, perumpamaan ini ditujukan kepada mereka yang merasa diri benar dan menganggap atau memandang rendah semua orang lain. 这个比喻呢是耶稣要给那些仗着自己是义人，然后藐视别人的人。 Terjemahan bahasa Inggris memberikan kepada kita sebuah pengertian yang lain, saudara. 英文的翻译给我们一个不一样的一个看法。 Bukan hanya berbicara memandang diri benar, tapi yang percaya bahwa diri sendiri itu cukup mampu. 在这里讲到说，不只是自己的话是义人，而是呢，他觉得说自己可以。 Dan yang memandang atau menghina keberadaan orang lain. 中文圣经翻译的比较贴切，就是他还讲到说他藐视别人。 Saudara, mungkin kita itu tidak menghina atau memandang rendah orang lain lewat mulut kita. 有可能呢，我们没有透过我们的口语来去鄙视别人。 Saudara, jangan lupa perumpamaan ini dikisahkan oleh Yesus dan menceritakan dua kondisi orang. 别忘了这个故事呢，耶稣所讲到说两种人。 Dan ini orang Farisi berdoa itu bukan bersuara, saudara, tapi dalam hati. 我们要记得，法利赛人他不是大声的祷告，而是呢在他内心里面的祷告。 Seringkali dosa memandang rendah orang lain dan percaya bahwa diri sendiri sanggup, itu tersimpan di dalam hati yang dalam. 往往呢，就是鄙视别人、藐视别人的罪，并不是我们从口头上讲出来，而是呢隐藏在我们内心深处。 Dan kita diingatkan, saudara, di dalam ayat yang ke-10, di sana digambarkan ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa, satu Farisi, satu pemungut cukai. 第10节告诉我们说，有两种人来到圣殿里面祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。 Saudara, ini menggambarkan dan mengingatkan engkau dan saya, orang yang datang ke gereja diwakili oleh dua sikap hati. 这也是提醒了你我来到教会的人有两种心态的人， Sikap hati yang benar dan sikap hati orang fasik. 一个是正确的心态，一个是罪人的心态。 Terkadang kita lupa, saudara, pada waktu kita datang beribadah dan berdoa, kita tidak pernah mempersiapkan hati kita supaya kita datang dengan sikap hati yang tepat. 我们常常忘记了，我们来到上帝的殿中，我们要祷告的时候，我们没有预备好我们自己，好让我们可以带着正确的心态。 Saudara, yang menyeramkan adalah orang yang punya hati fasik. Ini orang yang berjubah atau berkedok rohani. 最可怕的是一个带着一个罪恶的心态的人，一个不正确心态的人，可是呢，他带着一个属灵的一个旗袍。 Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan selalu diwakili oleh dua sikap, sikap yang benar dan sikap yang keliru. 就是每一位来到上帝的殿中，他是带着两种心态，一个正确的心态，一个是错误的心态。 Saudara, kita sudah lihat sikap hati, poin yang pertama. Kita masuk pada poin yang kedua, komponen yang membentuk hati manusia. 我们已经看了两种心态，然后第二点我们要看呢是到底怎么样的一个东西来组合人的心。 Saudara, yang pertama adalah yang komponen yang membentuk hati manusia adalah identitas yang dihidupi. 第一个就是人的身份。 Maksudnya begini, saudara, orang Farisi itu zaman ditulisnya perjanjian baru, mereka itu kalau ada di tengah society itu sangat kelihatan menonjol sekali. 当时呢，在新约时代被编写的时候呢，法利赛人在整个社会的地位是很高的。 Saudara, bayangkan mereka menggunakan jas berwarna hitam, topi tinggi, lalu rambutnya itu pria itu bisa dikepang, saudara, ditaruh di depan begitu. 想想看，他们在整个社会当中穿了黑色的衣袍，然后呢戴着高帽，然后两个鞭子。 Tangannya itu, saudara, ada seperti pita, tali berpilin, lalu di kepala depan jidat ini ada sebuah kotak yang diikatkan yang berisi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan ragamu.
然后呢，他们手也是用好像一个黑色的带子绑着，然后呢，头上有一个小盒子，里面放入上帝的命令，就是你要全心全意的爱主你的上帝。Kebayang nggak orang yang bajunya kayak gini tuh jalan di bewok, saudara? 你们想想看，这种的人他是在bewok那边来来去去的走， Apa nggak menonjol? 就是一个很凸显吧。 Mereka ada di jalan raya. 在大马路上走来走 Mereka ada 去， di pasar. 无论在市场也走来走去， Dari segi pakaiannya sudah kelihatan menonjol. 从他的服装已经看起来很凸显了。 Belum lagi saudara, orang Farisi ini adalah orang yang memiliki kapasitas menentukan kamu benar atau salah. 更何况呢，当时法利赛人他们有权利来去判断一个人对错， Kamu tahir atau tidak? 你洁净还是不洁净。 Saudara tanpa sadar, di tengah identitas dia yang seperti itu, terbawa waktu dia datang ke bait Allah. 不知不觉他这样子一个身份，他会带着来，当进入他进入圣殿的时候呢，他带着他这样的身份。 Saudara lihat doa yang disampaikan oleh orang Farisi ini. 我们看看法利赛人所呈现出来的祷告。 Saya memberikan garis bawah pada kata karena. 中文圣经没有，只是呢，就是这里有一个隐藏，就是因为。 Ya, 因为, maksudnya 因为. Ya, saudara lihat, dia membawa doanya kepada Tuhan karena dia melihat apa yang aku sudah lakukan. 他就是以我已经做了什么什么什么，然后呈现给上帝。 Aku bukan kayak semua orang. Aku bukan kayak gini, aku bukan kayak gini, aku bukan kayak gini. 我不会像别人一样，我没有做这个，我没有做这个，我没有做这个。 Saudara, kadang kita datang sama Tuhan, seharusnya yang membawa kita menghampiri Dia itu satu hati karena kita tahu ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan buat saya. 我们来到上帝面前的时候呢，我们应当要带着一颗心，我们知道上帝已经为我们成全了这么多的事。 Terutama kisah bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan engkau dan saya. 特别是上帝如何为你我而使命。 Saudara, ironis sekali, orang yang belajar Alkitab, orang yang belajar Taurat, justru Tuhan katakan orang Farisi ini punya hati yang keliru. 很讽刺的，上帝确实是说，这些懂得律法的人、懂得福音的人，他的心确实是一个上帝视为不正确的人。 Pemungut cukai itu digambarkan oleh Yesus, dia berdiri jauh-jauh, tidak berani melihat ke langit, dan dia berdoa, aku orang berdosa, ya Allah, kasihanilah aku. 耶稣描述了税吏，他是站得远远的，甚至呢，他也不敢抬着头来望天。他还祷告说：“神啊，开恩怜悯我这个罪人。” Datang dengan satu hati, Tuhan, aku tidak layak. 他带着一颗主啊，我不配的心。 Tapi aku dilayakkan oleh kasih-Mu. 可是呢，因为你的爱，你使我变成配的。 Saudara, kapan saudara terakhir datang beribadah dengan satu dorongan, Tuhan, aku ini orang berdosa. 你什么时候，最后什么时候是带着这样一个心态来崇拜？就是说，主啊，我是个罪人， Aku orang yang dipenuhi dengan ketidaklayakan. 我是充满不配的人。 Orang lihat saya begitu baik, tapi Tuhan melihat saya adalah orang yang kotor dan berdosa. 主，别人看我是为一个义人、好人，可是呢，你视我为一个充满罪孽的人。 Kita seringkali sudah lupa, saudara, akan perasaan itu. 我们常常遗忘了这样子一个感觉。 Kita tidak berhenti sampai kita merasa diri berdosa, tapi kita melihat bagaimana anugerahnya begitu besar mengundang engkau dan saya. 我们不只是停止在看待我们如此的肮脏污秽，而是我们可以看到更大的是上帝对你我的恩典何等的大。 Saudara, komponen yang kedua yang membentuk hati kita itu adalah liturgi hidup kita. 第二个状况来充满我们的来组合我们的心的，就是我们整个生活的程序。 Liturgi itu mungkin rutinitas kita, gaya hidup kita sehari-hari, itulah yang membentuk kita. 我们日常的程序，我们所做的每一个程序的话，来组合了我们。 Saudara, orang Farisi itu mengatakan di dalam ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 法利赛人说：“我一个礼拜禁食了2次，然后呢，我所得的捐上1/10。”
Saudara jangan salah kira apa yang saya khotbahkan. Saya tidak sedang mengatakan rutinitas rohani itu tidak baik, bukan. 我不是说整个属灵的程序不好的，并不是如此。 Ritual rohani itu harus kita lakukan. 属灵的程序我们必须要去做。 Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kondisi hati kita? 问题是我们在做这些事的时候，我们心态是如何？ Saudara, bagian yang kita baca tanpa sadar, saudara, orang Farisi itu melakukan ritual rohani untuk membandingkan diri dengan orang lain. 在我们所读当中，我们可以看到，不知不觉的法利赛人在做这个程序的时候呢，他认为他比别人好。 Kadang kita yang sudah melayani, saudara ya, tanpa sadar hati kita itu menjudge orang lain yang tidak pelayanan. 我们这些已经侍奉的人，不知不觉的话，我们心里就会去论断那一些没有侍奉的人。 Kita yang rajin memberikan persembahan, rajin memberikan persepuluhan, kita suka memberikan tuduhan pada orang lain yang tidak melakukannya di dalam hati kita. 我们就是有奉献的人，常常引起捐上我们1/10的人，我们看到有别人没有奉献的时候，我们心就开始来论断他们。 Tanpa sadar di dalam kelompok kecil yang saudara hadiri, ada yang membuka cerita bagaimana dia bergumul membaca firman, dan dalam hati kita mengatakan, wah levelmu masih jauh di bawahku. 在整个小组当中，当我们看到我们的弟兄姐妹跟我们分享说他在读经有遇到挣扎，然后不知不觉我们心里就有开始论断了，阿姨你还在我之下。 Saudara, kesalahan orang Farisi yang berikutnya tidak hanya menggunakan hal ritual rohani ini untuk membandingkan dengan orang lain, tetapi yang kedua adalah dipakai untuk bertransaksi dengan Tuhan. 然后呢，法利赛人呢，他不只是把他的属灵的态度来用来鄙视别人，同时呢，他把这个属灵的态度跟上帝来做一个教义。 Dia berpikir bahwa ritual rohani yang dilakukan itu adalah upaya untuk mendekatkan diri dia dengan Tuhan. 他认为呢，他所呈现出来、所做出来的整个礼仪的话，是让他能够带领他更亲近上帝， Upaya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan yang lebih banyak lagi. 好让他可以从上帝那里得到更多的祝福。 Itu adalah satu sikap yang keliru adanya. 是一个错误的心态。 Seorang pendeta yang sudah almarhum Timothy Keller mengatakan demikian. 已经过世的牧师蒂莫蒂凯勒，他是这样子说。 Agama mengajarkan jika saya taat maka Allah akan mengasihi dan menerima saya. Tetapi Injil mengajarkan dan mengingatkan kita, saya dikasihi dan diterima. Oleh karena itu saya rindu untuk taat. 宗教教导我们说，如果我顺服的话，如果我是听话的话，上帝会爱我，并且来接纳我。可是福音教导我，因为我被爱、被接纳，因此呢，我向往要顺服。 Saudara, kita masuk pada poin yang terakhir, bagaimana hati yang disentuh oleh Injil itu. 我们现在要开始进入最后的一个点，就是已经被福音触摸的心。 Saudara, ayat yang ke-14 kata dibenarkan ini menjadi kunci di dalam memahaminya. 第14节这里有为义，义这个字的话变成一个关键词。 Doktrin yang namanya pembenaran, saudara, kita harus mengingatnya bahwa cara kerjanya yaitu melalui iman kepada Yesus. 称义的这个福音告诉我们说，我们是因信称义，就是透过基督信基督而称义。 Jelas di dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan kita dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus Kristus. 加拉太书第2章第16节告诉我们说，我们是因信称义，是在基督里面的信。 Dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, jelas di dalam Titus 3 ayat yang ke-5. 提多书第3章第5节很清楚告诉我们说，这个是透过圣灵在我们心理上动工的。 Dan kita harus ingat bersama-sama, saudara, pembenaran itu tidak pernah berangkat dari saya. 我们也要记得，称义的话，从来不是从我而开始。 Maka saya katakan dasarnya adalah Injil Yesus Kristus. 它的基础是基督的福音， Yang digambarkan melalui kematiannya dan kebangkitannya. 是透过他的死以及他的复活所呈现出来的。 Melalui kematiannya engkau dan saya diingatkan bahwa engkau adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. 透过他的死亡，他提醒了你我是上帝所爱的。 Melalui kebangkitannya kita diingatkan bahwa kita memiliki harapan. 透过他的复活，我们再度被提醒到说，你我都是有盼望的人。 Saudara, kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, 我们并不是我们的好而称义， bukan karena kesalehan kita,
也不是因为我们的属灵而称义， bukan karena ketaatan kita, 也不是因为我们顺服而称义， dan juga bahkan bukan karena kehebatan 也 kita. 不是我们有多么的厉害而称义， Tetapi kita dibenarkan melalui Injil Arso- supaya kita ini bisa dibenarkan di dalam Tuhan. 可是呢，透过福音的话，我们才能够称义， Melalui Injil kita dijadikan anak. 也透过福音，我们可以成为他的儿女， Kita dijadikan menjadi ahli waris Tuhan. 也成为上帝的承受保障的， Dan kita dimampukan untuk mengasihi Dia. 并且呢，给我们力量，能够来去爱他。 Saudara, maka dari itu, biarlah setiap hari hati ini disentuh oleh Injil Tuhan. 但愿我们的心可以每一天被上帝的福音所触梦。 Kita yang dulu sudah dihidupkan oleh Injil harusnya membawa kita untuk menghidupi Injil itu setiap hari. 我们曾经被福音所触摸的人，好让我们可以活主，每一天来活主这个声音，这个福音。 Saudara, maka dari itu kita bersama-sama diingatkan, datanglah kepada Tuhan di dalam doa yang berangkat dari hati yang mengasihi Dia. 我们再度来被提醒到说，我们带着一颗爱他的心，然后呢，我们来到上帝面前。 Saudara, kadang kita lupa akan hal ini. 我们常常会忘记了这件事。 Kita memandang doa, baca firman itu sebagai disiplin rohani belaka. 我们视为读经祷告是一个属灵的一个自律而已。 Sekali lagi nggak ada yang salah saudara ya sama disiplin rohani, tidak ada yang salah. 属灵纪律的话是没有任何一件是错的。 Tapi kalau saudara melakukan itu semua hanya sebagai bentuk disiplin, 可是呢，你为了纪律而去行的话， ada yang salah dengan kekristenan kita. 如果是你这样带着这样的心态来去执行的话，就是我们的基督教的生活的话是有些错误的地方。 Karena saudara kehilangan hati yang rindu mengasihi Dia. 因为你已经失去了爱主之心。 Saya selalu bilang saudara, kita harus jadi orang Kristen itu yang punya rasa harus sekaligus haus. 我想跟大家说，我们成为基督徒的话，我们必须带着一个必须的心，同时的一个渴慕的心。 Baca Alkitab harus, 读主的话语是必须的， doa itu harus, 祷告也是必须的。 tapi jangan kehilangan kehausannya. 可是呢，你不要失去了渴慕。 Yang kedua saudara, ujilah hati kita senantiasa apakah kita melakukan semua ritual atau semua kegiatan didorong hati yang mengasihi Dia. 我们要不断的来检查，不断的来检查我们所行出来的各种各样的宗教礼仪的话，是否是因着我们爱他的心而行出来的。 Saya pertanyaan yang kita patut refleksikan bagi diri kita sendiri adalah dua ini. 有两件事我们应当要自我发问的。 Apakah kita sudah datang kepadanya dengan hati yang hancur tanpa segala kebohongan? 是否我们已经来到他面前的话，没有带着骄傲，而是呢带着一个破碎的心？ Sorry, bukan kebohongan, kesombongan maksud saya. 我们是否已经带着一个破碎的心，而不是高傲的心来到他面前？ Apakah kita melakukan segala ritual rohani karena hati yang mengasihi Dia? 我们是否所执行出来的一切的宗教礼仪、宗教纪律的话，是因着我们带着一个渴慕他的心、爱他的心呢？ Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Kami tidak sanggup menyembunyikan apapun di hadapan Allah yang Maha Tahu. 在无所不知上帝面前，我们无法隐藏任何一件事。 Orang bisa menilai kami baik dan saleh, 人们可以来去判断我们是虔诚的， tapi Tuhan tahu hati kami ini suka kebusukan. 可是主，你知道我们心是很喜欢腐败的。 Bahkan mungkin hati kami suka menuduh orang lain, menganggap diri kami benar dan merendahkan mereka. 甚至我们心常常去论断别人，来鄙视别人，认为我们自以为是。 Ampuni kami Tuhan. 主啊，求你来宽恕我们， Perbaruilah hati kami. 恳求你来更新我们心。 Ritual-ritual rohani seharusnya tidak membuat kami membandingkan diri dengan orang lain. 主啊，整个属灵的纪律的话，不应当把我们跟别人来做比较。
tapi justru membawa kami membandingkan diri kami dengan Yesus Kristus yang sempurna. 而是呢，应当把我们跟那位完整的耶稣基督来做比较。 Sehingga kami diingatkan bahwa kami orang berdosa yang dikasihi Tuhan. 因此，我们可以被提醒到，我们是个罪人，蒙上帝所爱的。 Kami tidak patut untuk menilai orang lain. 我们不配的来去论断，来去评价别人。 Mereka mungkin bersalah, tetapi kami tidak lebih baik. 主，也许他们真的是犯罪了、犯错了，可是我们没有比他们好。 Tuhan tolong kami yang lemah. 主啊，求你帮助我们这些软弱的。 Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami ketika kami gagal dan berdosa. 当我们失败、犯罪的时候，恳求圣灵不断的在我们心里面动工。 Biar terus kami diingatkan bahwa kami adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan kami tidak pernah sendirian, kami memiliki harapan. 让我们可以不断的来记得，我们是被上帝所爱的，我们不是孤儿伶仃的，而是呢，我们有盼望的。 Sekali lagi berikanlah belas kasihan-Mu kepada setiap kami untuk kami sama-sama dibentuk serupa dengan Kristus. 恳求再度来怜悯我们每一个人，好让我们可以被塑造成为像基督一样。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名来祈求。 Bersama-sama kita katakan 我们一同来说，阿门。 Tuhan berkati. 上帝祝福。